السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di Jurukuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam kuliah subuh ni. Dan sebelum-sebelum ni tafsir Al-Munir juzuk ke-28 surah Al-Mujadilah ni ada saya buat kuliah di beberapa masjid lah. Cuma di sini sambung je lah kan? Kita dah sampai ayat 14. Ayat 14. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat sebelum-sebelum tu ada dalam YouTube, kat Suara Sunnah pun kalau yang sebelum-sebelum ni ada. Ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun a'adda Allahu lahum 'adhaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya, tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai oleh Allah? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu. Yakni kerana mereka adalah golongan munafik, dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Mereka menjadikan sumpah sebagai perisai. Maka dengan yang demikian dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Oleh itu mereka beroleh azab seksa yang menghina. Harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dan dari azab Allah. Mereka ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Setelah nyata orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah. Ketahuilah bahawa sungguhnya mereka adalah golongan pendusta. Baik. Ayat yang ke-14 yang kita baca tadi ni, dia ada sababun nuzul, ada sebab turun. Dalam beberapa kuliah kita dah sebut tidak semua ayat Al-Quran tu dia ada sababun nuzul, ada sebab turun, tak semua. Ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran dia ada sababun nuzul, ada sebab turun. Berlaku satu peristiwa, maka dengan peristiwa itu Allah turunkan ayat. Peristiwa tu dinamakan sababun nuzul. Baik. Sebab turun ayat yang 14. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi dan Muqatil bersangkutan ayat 14 surah Al-Mujadilah, dia berkata, telah sampai pada kami berita bahawa ayat ini turun bersangkutan seorang munafik. Nama dia Abdullah bin Nabtal. Dia selalu hadir dalam majlis Rasulullah SAW. Kemudian dia menyampaikan pada kaum Yahudi apa yang dia dengarkan. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW berada dalam salah satu bilik baginda.
Dan baginda berkata, ada orang yang mahu masuk, ni Rasulullah beritahu pada sahabat, ada orang yang akan masuk untuk ikut duduk bersama kalian. Orang itu adalah lelaki yang hatinya adalah hati seorang yang sombong dan melihat dengan kedua mata syaitan. Lalu masuklah Abdullah bin Nabtal. Ia adalah orang yang matanya menderita penyakit. Rasulullah SAW berkata kepadanya, kenapa kamu dan kawan-kawan kamu mencaci maki dan mengumpat diriku? Lalu ia bersumpah demi Allah bahawa ia tidak melakukannya. Rasulullah berkata kepadanya, kamu melakukannya. Dia pun pergi. Tidak lama kemudian dia kembali membawa beberapa kawannya. Mereka pun bersumpah-sumpah demi Allah bahawa mereka tidak mengumpat dan mencaci maki baginda. Lalu turunlah ayat ni. Ayat 14 ni cerita tentang orang munafik yang nama dia Abdullah bin Nabtal. Bila Nabi duduk bersama sahabat, Nabi kata saat lagi akan masuk seorang lelaki yang dia ni, lelaki ni kata Nabi, dia ni sombong. Ada orang yang akan masuk, orang itu lelaki yang hatinya adalah hati yang sombong dan dia melihat dengan kedua mata syaitan, kata Nabi. Bila Nabi baru cakap macam tu, masuk Abdullah bin Nabtal. Maksudnya orang itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Abdullah bin Nabtal ni adalah seorang munafik. Seorang munafik. Lalu bila dia masuk, Nabi tanya pada dia, kenapa kamu dan kawan-kawan kamu mencaci maki aku dan mengumpat aku? Maksudnya buat di belakang. Buat di belakang. Orang munafik ni salat juga belakang Nabi. Ada beberapa waktu salat, mereka salat di belakang Nabi. Dan ada ketika mereka juga turut berperang bersama Nabi. Baik, lalu dia bersumpah demi Allah, dia tidak mengumpat Nabi, tak mencaci maki Nabi di belakang. Sumpah. Kemudian Nabi kata, kamu melakukannya. Nabi kata, kamu buat, kamu melakukannya. Kemudian dia pergi, tak lama kemudian dia patah balik jumpa Nabi dengan bersama kawan-kawan dia beberapa orang dan bersumpah dengan nama Allah. Kami tak buat, bawa sekali orang munafik ni. Kami tak buat. Lalu Allah turunkan ayat ni. Allah turunkan ayat ni. Kalau kita tengok ayat-ayat sebelumnya, Allah telah memerintahkan, kalau kita tengok ayat 12, 13, Allah perintahkan orang beriman bila nak jumpa Nabi SAW untuk bersedekah terlebih dahulu. Kita dah bincang dalam ayat yang lepas. Apabila nak jumpa Nabi, Allah suruh sedekah terlebih dahulu. Sebab Allah nak meringankan bebanan Nabi SAW. Sebab orang suka sangat jumpa Nabi. Hal yang kecil-kecil pun nak jumpa Nabi. Sampai Nabi dalam keadaan yang sukar, semua nak jumpa Nabi. Lalu Allah ringankan bebanan Nabi. Allah buat macam mana? Allah minta supaya siapa yang nak jumpa Nabi kena sedekah terlebih dahulu. Maka para sahabat Nabi SAW, mereka faham ayat ini diturunkan untuk memberi kelonggaran ataupun meringankan bebanan Nabi. Adapun orang munafik dia jadi tak mau jumpa Nabi itu sebab apa? Tak mau sedekah. Tak mau sedekah. Baik. Kemudian dia kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan, bagaimana keadaan sekelompok orang munafik yang menjalinkan persahabatan dan dia punya ketaatan dengan kaum Yahudi, mencintai mereka dan membocorkan rahsia kaum mukminin. Setelah Allah cerita tentang begitu, orang munafik ni dia tak mau jumpa Nabi pasal dia tak mau sedekah pada orang miskin. Lalu Allah cerita pula orang munafik ni mereka memberikan ketaatan pada Yahudi. Jadikan orang Yahudi sebagai kaum yang menjadi kawan mereka, kawan baik. Tuan-tuan, pada ketika tu yang menjadi musuh betul-betul orang Yahudi lah. Orang Yahudi lah pada ketika tu. Sebab tu dia kata dalam tafsir ni, orang munafik sebenarnya mereka tidak ada berpihak pada orang kafir dan tidak pula berpihak pada orang beriman. Ni orang munafik.
Mereka dengan orang beriman pun mereka tak berpihak, dengan orang kafir pun mereka tidak berpihak. Sikap orang munafik pada asalnya, pada sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, kalaulah puak tu dia baik dengan orang kafir, puak-puak kufar ni, pasal apa dia baik dengan orang Islam juga? Contoh kan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran tentang keadaan orang munafik. Mereka sebenarnya tak berpihak kepada orang kafir, puak kufar ni, dan tidak juga berpihak pada orang Islam. Orang munafik ni mereka nak cari kesempatan. Kalau di Madinah orang Yahudi ramai, orang Yahudi kuat kan? Kemudian ekonomi orang Yahudi hebat, lalu orang munafik nak ambil kesempatan. Jadi itulah sikap orang munafik yang Allah nak bagi gambaran. Sebab tu dalam ayat 14 ni Allah sebut alam tara kan. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-14, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Allah sebut, tidakkah kamu perhatikan orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat. Allah dalam ayat ni Allah suruh kita rasa pelik kepada golongan munafik yang menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah sebagai kawan baik, sebagai teman rapat. Tuan-tuan, peringatan Allah ni bukan untuk munafik pada zaman Nabi je, sampai hari kiamat. Allah suruh kita rasa pelik kalau ada orang yang mengaku Islam tapi kawan baik dia musuh-musuh Islam. Allah suruh rasa pelik. Dan menjadi masalah kalau kita sendiri tak rasa pelik dengan golongan macam tu. Sebab Allah mengajak kita, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai sahabat, sebagai kawan. Allah ajak kita untuk rasa pelik golongan yang macam ni. Tuan-tuan, kalau zaman sekarang kalau kita tengok mana aja yang menjadi musuh kepada Islam, tiba-tiba ada pemimpin umat Islam yang baik sungguh dengan puak-puak ni. Sikap ini adalah penonjolan sikap yang sama. Penonjolan sikap yang sama. Kalau tuan-tuan tengok UAE kan, buat hubungan yang sangat karib dengan Israel, sedangkan Yahudi, Zionis, Israel ni sedang membunuh umat Islam di Palestin. Dan kalau tuan-tuan tengok hubungan UAE ni kan, pemimpin dia khususnya bukan hubungan yang sekadar strategik antara kenegaraan, tapi lebih pada itu. Bahkan puji Israel, pelik. So, apa yang berlaku pada zaman Nabi, keadaan-keadaan yang ditonjolkan oleh segolongan manusia yang mengaku Islam, tapi jadikan musuh-musuh Islam sebagai kawan baik. Sikap yang begitu Allah suruh kita rasa pelik. Dan bila berlaku zaman sekarang juga, sepatutnya kita rasa pelik. Kerana Allah yang minta perasaan itu wujud dalam diri kita. Bila ada macam ni, kena rasa pelik. Pasal apa? Puak ni dalam banyak-banyak negara umat Islam, ataupun negara yang bukan Islam pun, yang tidak menjadi musuh secara jelas kepada umat Islam, kenapa tak bagi jadi tak jadi kawan? Kan? Pergi cari Israel. Pelik. Pelik. Tuan-tuan, negara kalau kita tengok yang memusuhi umat Islam ni banyak kan? Kalau Israel tu memang sangat jelas. Dan bila sebut memusuhi umat Islam, ramai orang dia akan nampak Amerika kan? Dia akan nampak Amerika.
Ya, kita akui Amerika ni dah lama menjadi musuh kepada umat Islam. Bahkan tentera mereka lah yang telah membunuh umat Islam di Iraq, di Afghanistan, di Syria juga mereka ada Amerika. Tapi tidak sepatutnya kita lihat hanya Amerika, kerana banyak lagi yang telah menunjukkan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Perancis umpamanya, Perancis bukan baru, Perancis dah lama memusuhi umat Islam. Sejak Perang Salib, Perancis adalah antara negara yang paling banyak menyumbangkan tentera dalam Perang Salib untuk memerangi umat Islam. Kemudian zaman penjajahan, Perancis juga terlibat menjajah negara-negara wilayah-wilayah umat Islam dan membunuh umat Islam. Algeria dikenali sebagai negara sejuta syuhada kerana Perancis telah membunuh lebih pada sejuta umat Islam di Algeria. Zaman moden sekarang, tuan-tuan, Perancis, tentera dia banyak di Afrika. Di Afrika dia duk kontrol, dan mereka juga masih lagi turut membunuh umat Islam di sana. Kemudian sekarang ni bila berlaku konflik antara Rusia dengan Ukraine, antara Rusia dengan Ukraine, lalu orang akan nampak Ukraine dia dekat dengan NATO. So Amerika yang kontrol Ukraine, maka kita perlu sokong Rusia. Sebab tu ramai juga orang yang sokong Rusia. Ramai juga orang yang sokong Rusia. Tuan-tuan, saya bila post di Facebook, kita kena sentuh sikitlah isu ni kan, berkaitan dengan ayat Al-Quran. Bila saya letak tentang isu Ukraine dengan Rusia ni, bila kita letak je nampak macam kita post banyak tentang Ukraine, orang kata, oh ustaz ni sokong Rusia, sokong Ukraine. Bila kita letak tentang kejahatan Rusia, kita cerita Rusia ni jahat, orang kata, oh ustaz ni sokong Ukraine. Senang-senangnya nak justifikasi macam tu, tak kena macam tu. Tuan-tuan, dalam Islam kita tidak diwajibkan untuk memberikan setiap benda kita kena bagi sokongan. Tak semestinya. Bila berlaku antara Ukraine dengan Rusia, wajibkah kita sokong mana-mana satu? Tak wajib. Tak wajib. Jadi tuan-tuan, kenyataan, realitinya Rusia telah membunuh umat Islam daripada zaman Tsar lagi. Sebab tu orang kata, kenapa kita duduk ni, Rusia kan baik, ramai orang Islam di Rusia. Saya dah post dah di Facebook, tuan-tuan. Rusia yang besar tu, kebanyakan wilayah-wilayah Rusia tu adalah wilayah umat Islam. Jadi kalau umat Islam ramai di Rusia, tak peliklah sebab wilayah umat Islam. Mereka sebenarnya tuan tanah, Rusia tu penjajah. Itu realitinya. Dan umat Islam di Rusia yang dibiarkan, disuburkan umat Islam di Rusia, satu Syiah, yang kedua Sufi melampau. Yang ni disuburkan di Rusia. Adapun umat Islam yang nak kembali pada Islam sebenar, faham, kemudian belajar sikit tentang jihad, oh yang ni ekstremis. Rusia, itu Rusia. Semasa dia serang Chechnya, tuan-tuan, berapa ratus ribu Rusia telah membunuh umat Islam. Semasa USSR, Soviet Union dulu menyerang Afghanistan, berapa ratus ribu mereka telah membunuh umat Islam di Afghanistan. Hatta bila dah jadi Rusia pun masih hantar tentera ke Afghanistan juga. Dan di Syria,
Mereka lah yang telah membantu rejim Syiah Bashar Assad untuk mengebom umat Islam di Syria. Hasil pengeboman Rusia saja, tuan-tuan, puluhan ribu umat Islam yang terkorban. Rusia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sebab saya duk terlibat dengan isu Syria ni dah lama dah. Saya pengurusi NGO Green Project Malaysia, banyak bantu pelarian Syria lah. Kita baru balik bulan 12 baru ni, yang tahun lepas balik hantar bantuan. Kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang pelarian Syria ni sangat membenci Rusia. Kebanyakan juga mereka menjadi pelarian kerana pengeboman jet-jet tentera Rusia. Sebab tu mereka marah dengan Rusia. Jadi memang kita nyatakan kejahatan Rusia. Bila kita nyatakan kejahatan Rusia, tidak semestinya kita menyokong Ukraine. Kita faham Ukraine di belakangnya Amerika, kita faham. Kemudian ramai orang yang sokong Rusia ni, dia kata yang hadis tentang Rom akhir zaman. Rom akhir zaman tu. Tonton hadis tu cerita tentang umat Islam di akhir zaman nanti akan bergabung dengan satu kelompok yang dinamakan Rom. Kemudian kita akan berperang dengan, senang cerita, tentera salib. Kita akan berperang. Dan Nabi cerita dalam hadis tu, setelah berlaku peperangan, akhirnya gabungan antara umat Islam dengan tentera Rom tu menang. Setelah menang, kemudian tentera yang disebut oleh Nabi Rom tu, akhirnya mereka khianat. Lalu berlaku perang pula antara umat Islam dengan tentera Rom tu. Jadi hadis ni Nabi nak bagi gambaran bahawa satu, memanglah asalnya kita bergabung, tapi mereka khianat selepas tu. Khianat. Kenapa tak ambil poin khianat tu? So kalau dari awal lagi Nabi dah bagi tahu mereka akan khianat pada umat Islam. Ramai orang yang sokong Rusia dengan menganggap Rom, tuan-tuan, Rom ni, ulama yang duk buat kajian tentang hadis ni, mereka berselisih pandangan. Yang ramai sokong Rusia ni sebab mereka pegang pandangan Syekh Imran Hussein tu, yang Trinidad Tobago tu. Dia yang kata Rusia adalah Rom. Ramai juga yang pengkaji menyatakan yang Eropah ni adalah Rom. Benda ni bukan qat'i. Nabi tak cakap secara jelas siapakah Rom. Hanya kajian manusia. Jadi pertama sekali benda tu tak qat'i. Yang kedua yang disebut dalam hadis tersebut, Nabi sebut mereka akan khianat pada umat Islam. So yang ni the big point. Puak ni akan khianat kepada umat Islam. Jadi kalau kita tahu puak ni akan khianat, so kita kena berhati-hati ya. Berhati-hati ya, walaupun kita bergabung, kita tahu Nabi dah sebut dah mereka satu ketika akan khianat. Dah menang, mereka akan khianat. So andaikanlah Rusia itu adalah Rom, andaikan Rusia adalah Rom, so kita tahu mereka akan khianat dengan kita satu ketika nanti, dan Nabi bagi tahu. So kalau bila berlaku perang, mereka ni akan khianat dengan umat Islam, biarlah tentera mereka hancur. Biar mereka sampai kurang kekuatan, sebab satu ketika mereka akan lawan kita balik. Ini dah sokong Rusia sampai kalau kereta kebal Rusia kena bom, Allah kesiannya, sampai ke tahap tu. Pelik. Baik, saya nak sebut tuan-tuan satu lagi isu yang apabila tersebar video dalam grup WhatsApp, saya di grup WhatsApp masjid selalu akan orang-orang yang masjid ni selalu akan share video-video yang agak Islamik. Jadi tersebarlah video yang tentera Ramzan Kadyrov, Chechnya tu,
kan, yang membantu Rusia di Ukraine. Lalu tentera Chechnya ni tunjuk solat, kemudian takbir, kan, pergi bantu Rusia. Kita pun kata, oh bagus. Tuan-tuan, Ramzan Kadyrov ni, bapa dia Ahmad Kadyrov. Semasa perang antara Rusia, bukan perang, Rusia memerangi ataupun menyerang Chechnya satu ketika dulu, Ahmad Kadyrov tu dia mufti. Dia bersama dengan Mujahidin Chechnya. Bapa pada Ramzan Kadyrov ni nama dia Ahmad Kadyrov, dia adalah mufti dan dia bersama dengan Mujahidin Chechnya. Sampai satu ketika, tuan-tuan, Ahmad Kadyrov ni dilihat macam lain sikit. Rupa-rupanya dialah yang telah menyalurkan maklumat kepada FSB. FSB ni nama pada KGB dulu, perisikan Rusia. Dia yang duk salur maklumat. Sampai satu ketika, tuan-tuan, dia betul-betul belot, dia keluar pada Mujahidin. Dan dia bersama dengan Rusia secara terang-terangan, dan Rusia memberikan jawatan Presiden Chechnya pada bapa Ramzan Kadyrov ni, Ahmad Kadyrov. Lalu dia jadi Presiden Chechnya. Setelah itu dia memerangi Mujahidin Chechnya bersama dengan Rusia. Tuan-tuan, bila dia bersama dengan Rusia, sebelum ni Rusia tak berjaya membunuh ketua-ketua Mujahidin, komandan-komandan Mujahidin ni, Rusia tak berjaya bunuh. Antaranya Khattab. Khattab ni orang Saudi. Dia pergi ke Afghanistan ketika umur dia 17 tahun. Pergi berjihad di Afghanistan apabila USSR, Soviet Union menyerang bumi Afghanistan. Dia tu di Saudi, dia rasa dia tak boleh. Saudara aku sedang dibunuh di Afghanistan. Ini patutnya perasaan umat Islam memang kena ada rasa menyentuh. Sebab dalam hadis Nabi sebut kan, apabila orang beriman ni, dia bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, yang lain turut merasa sakit. Jadi apabila umat Islam di Afghanistan disakiti, dia rasa sakit di Saudi. Malangnya berapa ramai umat Islam yang tak rasa perasaan ini, sedangkan Nabi sebut yang ni mathalul mu'min, perbandingan ataupun perumpamaan orang beriman, dia kena ada rasa menyentuh. Tuan-tuan tengok di Ukraine sekarang ni dikatakan dah 20,000 sukarelawan daripada Eropah datang Ukraine untuk membantu Ukraine berhadapan dengan Rusia, kerana mereka ada rasa sakit saudara seagama mereka sedang dibunuh. Kalau orang Kristian, tuan-tuan, mereka ada rasa sakit saudara seagama mereka dibunuh, kenapa umat Islam tak ada rasa sakit ni? Pelik. Tuan-tuan, perang Teluk Pertama sampai sekarang, saya baca dia punya analisa dia. Hampir 2 juta terbunuh umat Islam di Iraq, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung yang kena bom apa semua tu, tidak langsung kesan daripada pengoboman. Umat Islam tak rasa sakit. Di Syria, tuan-tuan, dah yang ni nak masuk tahun ke-11. Masa tahun ke-6, Erdogan sebut lebih 600,000 yang telah terkorban. Saya duk sembang dengan NGO sana, dengan Rabitatul Ulama Asyam, Persatuan Ulama Asyam, dia kata mungkin dah sampai 1 juta angka. Berapa ramai umat Islam yang tak rasa sakit pun? Berapa ramai umat Islam yang dibunuh di Afghanistan? Umat Islam di seluruh dunia kebanyakan tak ada rasa sakit. Berapa ramai manusia yang boleh menangis tengok filem Hindustan, lepas tu berita dunia sebut umat Islam di Afghanistan 8 orang terbunuh dengan pengoboman Amerika contohnya, tak ada rasa apa-apa, nothing. Yang sebelum tu air matanya mengalir kerana menonton filem Hindustan. Tuan-tuan tengok dah hampir 20,000 sukarelawan pergi nak bantu.
di Ukraine. Tak ada satu mulut pun pemimpin umat Islam yang menggelar mereka sebagai pengganas kerana membantu Ukraine, sukarelawan ni. Saya tak mau sebut yang orang kafir ni, saya tak mau sebut. Tapi mulut mereka lah apabila umat Islam dizalimi di Afghanistan, di Iraq, di Syria, apabila sukarelawan daripada seluruh dunia datang untuk membantu, mulut mereka lah yang menyebut pengganas. Tak boleh tuan-tuan, kita marah dengan keadaan macam ni. Oh, kalau bukan agama Islam, pi tolong saudara mereka, yang ni bukan pengganas. Tapi kalau orang Islam yang nak pi bantu saudara mereka yang dizalimi, yang ni pengganas. Apa benda ni? Tak kena. Jadi, tuan-tuan, bila Ahmad Kadyrov ni, dia memerangi mujahidin, menyalurkan maklumat, so selepas itu, seorang demi seorang komander mujahidin telah terbunuh. Khattab yang 17 tahun pergi ke Afghanistan, kemudian lepas tu bila Rusia serang Chechnya, dia ada rasa sakit, dia pergi Chechnya pula nak bantu umat Islam Chechnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam video Khattab ni, dia antara dia punya kepakaran adalah serangan hendap. Ni Khattab. Banyak daripada senjata Rusia diserang hendap oleh Khattab ni, tuan-tuan, habis semua hancur. Kalau tuan-tuan tengok serangan-serangan yang dilakukan oleh Khattab, dan Rusia sangat mengkehendaki Khattab, nak bunuh dia tak boleh. Sampailah Ahmad Kadyrov ni belot, dan kemudian akhirnya mereka gunakan rana Khattab. Rana Khattab, mereka bagi surat dan letak racun yang dikatakan arsenik yang sangat kuat supaya diberi pada Khattab. Khattab buka surat tu, kemudian dia diracun, akhirnya dia syahid insya-Allah. Kemudian seorang demi seorang komander mujahidin telah terbunuh. Tuan-tuan, kemudian bila Ahmad Kadyrov ni akhirnya mati kena bom, dia terbunuh, Rusia, Putin lantik pula Ramzan Kadyrov yang sekarang ni. Ramzan Kadyrov sampai sekarang memburu mujahidin Chechnya, memerangi mujahidin Chechnya, menangkap siapa yang ada hubungan dengan mujahidin Chechnya, termasuk keluarga-keluarga mereka, memenjarakan, menyeksa, dan ada yang mereka bunuh. Ni Ramzan Kadyrov tu. Tapi tentera dia salat takbir. Tuan-tuan, orang munafik zaman Nabi, bukankah mereka salat belakang Nabi? Bukankah mereka turut bertakbir? Apa nak pelik benda tu? Jangan hanya kerana video tengok, oh solat, kemudian ada janggut pula, kemudian takbir, sudah kita letak, oh puak ni Islamik. Bila bantu Rusia, maknanya Rusia adalah golongan yang benar. Jangan sampai macam tu. Saya, tuan-tuan, bila nak sebut ayat ini, kita tak mau bila kita perhatikan ayat Al-Quran, cerita tentang Yahudi, cerita tentang orang munafik, sikap orang Yahudi, sikap orang munafik, pemerhatian kita hanya zaman Nabi. Akhirnya kita hilang panduan. Bila berlaku zaman sekarang, kita hilang panduan. Sedangkan ayat Al-Quran dah cerita dah. Orang Yahudi yang berbeza, musuh-musuh Islam yang berbeza pada zaman Nabi, munafik yang berbeza zaman Nabi, tapi sikap yang ditonjolkan sama dengan zaman sekarang. Apabila kita melihat ayat Al-Quran, kita hanya fokus kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi, kita hilang punca apabila ia berlaku pada zaman kita. Bahkan bila kita cerita tentang ayat ni, kita cerita Ukraine, Rusia, apa ustaz ni mari masuk tu pula, ceritalah Yahudi pada zaman Nabi dah ada pemikiran macam tu. Sebab saya cerita ni, tuan-tuan, sebab saya berpengalaman bila satu kuliah tu, kuliah tafsir, saya masuk cerita tentang Iraq pun semua habis tu. Ustaz, panjang cerita ni, kan cerita tafsir dah. Dia rasa macam tak perlu cerita zaman Nabi dah. Baik. Jadi, tuan-tuan,
Allah ajak kita supaya kita rasa pelik dengan sikap yang ditonjolkan oleh munafik pada zaman Nabi. Rasa pelik itu perlu ada dalam jiwa kita apabila sikap yang sama ditonjolkan. Perlu ada. Salah satu daripada sikap yang ditonjolkan oleh puak-puak munafik ni ialah apa? Kawan karib mereka adalah musuh-musuh Allah. Kena rasa pelik. Kalau kita tengok hubungan tu hubungan strategik, kan? Dia ni pemimpin umat Islam, kan? Dia ni memang diketahui bagus, kan? Tapi ada satu dalam bab ni buat perjumpaan pula. Saya tuan-tuan, saya bukanlah taksub pada Erdogan. Saya bukan taksub pada Erdogan. Sebab baru ni kan dia jumpa Perdana Menteri Israel. Namun yang banyak membantu umat Islam di seluruh dunia sekarang ni Turki ya. Rusia, pelarian Syria di Rusia hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Tuan-tuan, kita tidak ada di Turki sendiri, kalau kita bercakap tentang Turki, kita tak ada kelompok lain yang mampu untuk pegang Turki yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. 2 tahun lepas, apabila Datuk Bandar Istanbul dimenangi oleh parti yang bertentangan dengan yang parti AK Parti tu, pembangkang tu, bila depa menang, tuan-tuan, penyokong-penyokong depa ni duk kocak arak di bandar Istanbul, seronok nak kembalikan sekular di Turki. Jadi tuan-tuan, banyak perkara baik yang kita tengok dia buat lah. Tapi baru-baru ni dia berjumpa pula dengan Perdana Menteri Israel. So dalam banyak yang dia buat, tiba-tiba ada benda ni, kita mungkin hubungan strategik, mungkin kan, tak sampailah ke peringkat UAE sampai puji, sampai tuan-tuan benarkan Yahudi mari ramai-ramai buat pula perayaan mereka di UAE. Yang ni kita rasa pelik kita rasa pelik. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, ayat ni Allah nak mengajak kita untuk rasa pelik dengan sikap yang ditunjulkan oleh mana-mana golongan yang apabila mereka menjadikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam sebagai kawan karib mereka. Baik. Kemudian orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan juga dari kaum mereka. Bahkan puak munafik ini, mereka tidak sebelah orang Islam sebenarnya, dan mereka tidak juga sebelah musuh Islam. Mereka mengambil kesempatan. Ambil kesempatan orang munafik ni. Munafik ni tuan-tuan, Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni tempat dia paling bawah sekali dalam neraka. Paling bawah sekali. Bukan orang kafir. Munafik yang dimaksudkan ni adalah nifaq i'tiqadi. Munafik dari sudut akidah, yang macam zaman Nabi tu. Bagi rahsia kepada orang kafir, pecahkan rahsia Nabi pada orang kafir. Dalam hati mereka terselindung kekufuran ataupun kekafiran. Ditonjolkan Islam, salat belakang Nabi. Abdullah bin Abtal tu dalam majlis Nabi tu, dia hadir nak dengar kuliah Nabi. Jangan main-main tuan-tuan. Salat belakang Nabi, nak dengar kuliah Nabi. Munafik Nabi sebut. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila orang munafik ni yang kita sebut sebagai orang yang paling bawah sekali dalam neraka, munafik yang dimaksudkan dalam Quran tu adalah munafik i'tiqadi, dari sudut akidah. Ada satu golongan yang nifak ataupun munafik amali, dari sudut amal, yang disebut idza hadatsa kadzaba, apabila bercakap dia bohong, kan? Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Itu munafik amali. Munafik amali ni dia bukan termasuk dalam yang paling bawah dalam neraka tu.
Kalau ada orang berbohong, kita tak boleh tahu hang bohong, hang paling bawah dalam neraka. Jangan macam tu. Sebab yang dimaksudkan ayat yang paling bawah dalam neraka tu munafik dari sudut i'tiqad. Tunjuk Islam, dalam masa yang sama berbaik dengan musuh Islam, bagi rahsia pula pada musuh-musuh Islam, rahsia orang Islam. Jenis macam ni hati-hati. Dikhawatiri mereka berselindung di sebalik Islam dengan melindungkan kekufuran di dalam hati. Petunjuk-petunjuk Allah bagi. Kita tidak membuat tuduhan, tapi petunjuk-petunjuk tu Allah dah bagi. Wujudkan rasa pelik apabila ada petunjuk-petunjuk itu. Jangan bersikap sama dengan semua golongan. Jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat masa pun dah lewat lah. Kita dah ayat 14 pada hari ni. Tak ada nak buat ayat yang lain. Cuma saya sebut paling tidak ayat 14 ini memberi satu cetusan pada kita. Dan Allah ajak kita apabila ada golongan yang menunjukkan sikap begitu, kita nak kena rasa pelik. Jangan rasa sama aja. Kalau kita tak menunjukkan rasa pelik, kita sendiri yang pelik. Pelik orang yang tidak menunjukkan rasa pelik, sedangkan Allah suruh tunjuk rasa pelik dengan sikap golongan yang macam ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah dalam kuliah akan datang, mungkin masjid lain lah, kita masuk dalam ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Kita akan tengok lagi apakah orang munafik ini, sikap yang ditunjukkan orang munafik, apakah hukuman terhadap mereka. Tuan-tuan, kalau tengok dalam surah Al-Baqarah umpamanya, kan, cerita tentang orang kafir tak banyak, tapi orang munafik yang banyak. Kan, betapa pentingnya untuk kita melihat dan memperbahaskan tentang pokok munafik ni. Sebab mereka bahaya. Orang kafir nampak jelas, orang munafik ni berselindung. Yang tu yang bahaya tu. Dalam diam-diam mereka merosakkan Islam daripada dalam. Wallahu ta'ala alam. Okey. Baik. Taliban. Saya bersangka baik dengan Taliban. Saya bersangka baik dengan Taliban. Selagi mana mereka menunjukkan mereka melaksanakan Islam dengan baik, maka kita bersangka baik. Adapun kita akui mereka ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan ada orang yang dia terlalu cepat untuk menghukum Taliban kerana melihat situasi tertentu di Afghanistan. Apa yang kita patut tahu tuan-tuan, Taliban setelah dia memerintah di Afghanistan, mereka mendapat tekanan yang sangat dahsyat. Harta yang dibekukan di Amerika 7 bilion. 7 bilion dibekukan. Aset Afghanistan. Sedangkan Afghanistan sekarang, tuan-tuan, menghadapi satu situasi kebuluran yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya pergi hantar bantuan dekat Syria ni. Ada orang yang NGO bersama dengan kami tu, dia kata lepas ni jom kita hantar bantuan ke Afghanistan juga. Sebab Afghanistan sekarang sangat dahsyat, kebuluran sangat dahsyat. Kerana musuh-musuh Islam tuan-tuan, mereka akan tekan Afghanistan supaya nak menunjukkan orang yang nak pada Islam ni, dia takkan mampu untuk perintah. Kembalikan pada pemerintahan dulu. Tekanan ni sangat dahsyat. Kita baru bincang nak pergi bantu Afghanistan. Tuan-tuan, Taliban menang je. Golongan yang pertama sampai bantu Afghanistan, Turki. NGO Turki masuk tuan-tuan secara beramai-ramai ke Afghanistan. Tapi masih tak cukup lagi ya. Masih tak cukup lagi. Jadi tuan-tuan, Afghanistan kita mengharapkan sesuatu yang baik ya, yang ditunjukkan oleh Taliban. Setakat ni kita nampak okey. Kan? Adapun kelemahan-kelemahan tertentu, semua pimpinan
Kan? Hatta kalau kita tengok zaman khilafah dulu, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Sebab mereka juga manusia biasa. Kalau kita nak perfect daripada Taliban tu, tak mungkin. Kan? Jadi, saya tengok langkah-langkah yang dilakukan Taliban di Afghanistan adalah mereka perlu melihat kepada aulawiyat, priority. Mungkin ada orang kata, apa ni berlembut dengan Syiah. Tuan-tuan, mereka ni kena settle banyak benda dulu. Kalau awal-awal menunjukkan permusuhan, nanti Syiah daripada dalam, lagi dahsyat tuan-tuan. Syiah Hazara umpamanya, Syiah ramai tak di Afghanistan? Jadi mereka perlu tengok mana priority untuk menghukum. Awal-awal menghukum sebab orang kita ni awal-awal dia hukum. Media barat. Media barat. Jadi berhati-hati. Kalau kita tengok yang banyak membantu di Afghanistan, Turki, Qatar. Yang negara-negara lain agak kurang. Dan negara-negara umat Islam yang lain untuk nak memberikan pengiktirafan pada kerajaan yang dipimpin oleh Taliban, kena tengok dulu Amerika, kena tengok yang lain bagi pengiktirafan tak, baru kami berani nak bagi pengiktirafan. Itu satu kita tengok satu kesilapan ataupun mungkin kelemahan umat Islam itu sendiri ya. Tapi sudah ada beberapa negara yang telah memberikan pengiktirafan macam saya sebut tadi ni, dan kita mengharapkan mudah-mudahan Taliban dapat menunjukkan suatu pemerintahan yang baik, dan kita tidak hanya mengharapkan mereka, tapi kita juga kena berusaha membantu. Kalau tak nak bantu Taliban pun, setidak-tidaknya umat Islam di Afghanistan sangat dahsyat. Mereka dalam keadaan yang teruk sekarang. Umat Islam perlu bekerjasama untuk bantu, bukan saja di Afghanistan. Kita bantu juga Syria, kita bantu juga umat Islam di tempat lain. Tuan-tuan, sementara dah sebut ni, insya-Allah pada bulan Ramadan ni, kita tiap-tiap Ramadan baru ni kita bantu musim sejuk. Tuan-tuan tengok page Green Project Malaysia tu, video kita pergi sana, tuan-tuan, bukan saja sejuk di luar, masuk dalam khemah mereka pun sejuk. Saya tak tahu macam mana mereka hidup. Masuk dalam khemah pun sejuk. Kadang-kadang ada peralatan alat pemanas tu sebab orang derma, tapi nak beli bahan pembakar tu tak ada duit. So kita bagi bahan pembakar tu untuk menjadi pemanas dalam khemah. Sangat dahsyat. Masuk dalam khemah, makanan tak ada. Memang duk tunggu makanan daripada bantuan. Tuan-tuan, pekerjaan dah tak ada. Mereka memang tunggu bantuan daripada umat Islam. So kalau tuan-tuan adalah sedikit yang Allah berikan nikmat, maka kita sarankan untuk tuan-tuan salurkan. Kita melalui Green Project Malaysia, insya-Allah bulan Ramadan ni kita akan berikan makanan untuk berbuka puasa, untuk sahur, untuk mereka makan. Tuan-tuan pun selalu dah dengar hadis tu, orang yang berikan makanan untuk orang buka puasa, dia akan dapat pahala puasa yang sama. Jadi tuan-tuan nak infak, boleh tengok page Green Project Malaysia, ataupun tuan-tuan boleh hubungi saya. Dan kita sangat alu-alukan untuk bantu saudara Islam kita yang sedang menghadapi masalah, dan saya boleh letak mereka mungkin kebuluran kalau umat Islam di tempat lain tidak bagi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.